Ini bab raddil muhajirin ilal ansar manaihahum. Bab orang-orang muhajirin mengembalikan apa yang telah diberikan oleh orang-orang ansar berupa pokok kayu dan buah-buahan setelah mereka berada dengan ditakluk ataupun dikuasai kawasan orang-orang kafir. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ketika orang-orang muhajirun datang daripada Mekah ke Madinah, mereka tidak mempunyai apa-apa pun. Orang-orang Ansar mempunyai tanah dan harta benda. Orang-orang Ansar mahu membahagi harta mereka kepada orang-orang muhajirin, tetapi mereka tak mahu, kecuali dengan syarat mereka memberikan, yakni orang-orang Ansar memberikan kepada mereka separuh daripada buah-buah, yakni hasil usaha mereka pada tiap-tiap tahun. Dan mereka yang mengusahakan tanah dan membelanjakan apa-apa keperluan tanah. Ibu Anas yang dipanggil Ummu Sulaim, dia ni adalah ibu kepada Abdullah bin Abi Talhah, iaitu saudara seibu bagi Anas. Ibu Anas telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaqan, beberapa tandan buah tamar, yakni beberapa pokok yang ada tandan-tandan tamar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Ummu Aiman, iaitu bekas hamba yang telah dibebaskan olehnya, iaitu ibu kepada Usamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai memerangi penduduk Khaybar, baginda pun pulang ke Madinah. Orang-orang muhajirun mengembalikan kepada orang-orang Ansar apa yang telah mereka berikan berupa buah-buah kepada puak-puak muhajirin itu. Qala, perawi berkata, yakni Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni juga mengembalikan kepada ibuku tandan-tandan yang telah diberinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memberikan kepada Ummu Aiman sebagai ganti yang telah diberikan sebelumnya kebunnya sendiri. Ibnu Syihab berkata, cerita Ummu Aiman, iaitu ibu kepada Usamah bin Zaid, ialah dulunya dia ni ialah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah daripada orang Habsyah. Apabila Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ayahnya wafat, yakni Abdullah, maka Ummu Aiman lah yang mengasuh, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam besar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya, kemudian mengahwinkannya dengan Zaid bin Harithah. Kemudian dia wafat, dia mati, yakni Ummu Aiman ini selepas daripada 5 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, ada satu riwayat itu, waktu dia kata rajulan, waktu kata ar-rajul, mana ada orang bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pokok kurma daripada tanah dia, sehinggalah Quraizah dan Nadir ditawan ataupun dikalahkan. Maka mulalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada orang apa yang orang itu pernah berikan kepadanya. Anas berkata, keluargaku menyuruh aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dengan baginda apa yang mereka telah berikan. Semua sekali ke atau sebahagian daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula apa yang Ummu Sulaim bagi kepada dia tu, dia telah berikan kepada Ummu Aiman, seperti cerita sebelum pada ni. Kata Anas, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bagi kepada aku lah. Aku pun pergi
Lepas tu Ummu Aiman mari. Dia pun sakuk kain dia. Dia pun ja'alat ath-thawba fi 'unuqi. Dia pun sakuk kain, dia tekuk aku dan tarik aku. Wa qalat, sambil dia kata, demi Allah, dia tak akan beri kepada kamu kebun itu, mana pokok-pokok kurma itu, dia sudah bagi dah kepadaku. Yang ni Nabi lah, Nabi bagi dah ke dia. Setelah itu Nabi SAW bersabda, wahai Ummu Aiman, biarkanlah, biar dia ambil dah. Kamu dapat hak ni. Wa taqul, tapi Ummu Aiman tetap juga kata, tak boleh, kata dia, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia. Nabi SAW pula terus duduk kata, inilah sebanyak ni lah, sampai Nabi SAW berikan kepada dia 10 kali ganda daripada yang dia telah berikan kepada Ummu Aiman itu. Dia bagi tukar. Sekat tu dulu. Jadi ini masih lagi di dalam bab perang ni, perang dengan Yahudi ni, puak-puak Yahudi. Ceritanya riwayat ini diambil daripada Aba Umamah bin Sahal bin Hunayf. Aba Umamah Sa'ad bin Ibrahim mengambil daripada Aba Umamah bin Sahal bin Hunayf. Dia ni, Aba Umamah ni bukan Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi tu, tak. Dia ni kecil. Kalau kira sebagai sahabat pun sahabat kecil. Orang panggil sahabat kecil dia ni. Aba Umamah bin Sahal bin Hunayf, ayah dia tu sahabatnya. Ayah dia tu Sahal bin Hunayf ini Nabi SAW persaudarakan dengan Sayyidina Ali. Sahal bin Hunayf. Aba Umamah ni anak dia, anak Sahal itu. Artinya dia tak ada meriwayatkan hadis, apa-apa hadis mengikut ulama hadisnya. Dia kata dia ni tak ada secara langsung meriwayatkan apa-apa hadis daripada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia kecil sangat. Tapi dia ni kelebihan dia, Nabi SAW yang mentahnikkan dia. Tahnik tu, Nabi SAW kunyah-kunyah buah taman, lepas tu ambil tu, bubuh dalam mulut dia. Itu kelebihan dia. Dan dia tak ada ingat ke apa. Tapi dia ni lahir semasa Nabi. Riwayat dia secara langsung daripada Nabi tak ada, kecuali secara mursal ada. Daripada sahabat-sahabat Nabi hak lain ramalah, adalah tu, dah lah. Hak mana dah tu kemudian tu. Dan dia ni terbilang sebagai salah seorang ulama di kalangan Ansar, dan orang yang cerdik di kalangan Ansar kemudiannya. Abu Umamah, dia kata, saya telah mendengar Aba Sa'id Al-Khudri. Tengok, dia ambil daripada Aba Sa'id Al-Khudri, dia tidak riwayatkan secara langsung hak daripada Nabi SAW. Sebab dia tak ada. Dan pun budak sangatlah, dia tak kira tu. Maknanya pada ketika Nabi SAW masih hidup, dia tidak sampai kepada umur layak menerima hadis. Tidak. Nak kata mayit budak lagi, tak mayit lagi, kecil lah. Kalau nak kira sebagai sahabat kerana lahir semasa Nabi, maka dikira sebagai sahabat kecil. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ceritanya dia Yahudi ni ramah hak duduk di Madinah, yang menguasai ekonomi di Madinah tu orang-orang Yahudi lah. Orang-orang Yahudi lah yang menguasai ekonomi di Madinah. Segala-galanya orang Arab ni bergantung dengan orang Yahudi. Susah tak susahnya, sampai telaga pun dikuasai oleh puak-puak dia. Salah satu kelebihan Sayyidina Uthman, dia beli telaga tu dengan Yahudi dan dia sabilkan. Dia buat wakaf untuk orang Islam. Maka lepas pada tu kau senang orang Islam, bila puak-puak sahabat Muhajirin ni pergi, jadi berubah keadaan. Kalau harap kau hak duduk, sedia duduk situ, dak. Orang-orang Arab pun jadi jadi koli dia lah, kita kata. Puak-puak dia ni yang jadi hebat. Kerana itu orang-orang Arab ni dia sudah jadi macam jiwa rendah diri, ada buah rendah diri. Begitulah dalam masyarakat ni, kalau dia mana-mana pihak jadi memegang kuasa ekonomi,
memegang, ada apa-apa kuasa lah, kuasa politik ke apa-apa ke, dia akan mempengaruhi orang lain. Hak tidak ada kuasa ni dia akan terpengaruh. Begitu tabiat manusia. Begitulah manusia ni hak biasa gitu. Sebab itulah Nabi SAW dia nak ubah sahabat ni kan, sebab orang Yahudi banyak sangat mempengaruhi dia. Jadi sikit sebanyak dia ada. Sebab kita learn ni lah. Kalau bubuh nama bunyi sebab orang putih segitu, serah hebat, serah gagah, tak ada pasal-pasal. Serah pandai, serah cerdik, serah kaya, serah hebat, serah ngaji tinggi. Tak ada pasal-pasal. Tu yang ada dah tu bunga-bunga. Yalah dah tu. Kalau kecek bahasa Melayu, ada bahasa Melayu. Bubuh orang putih baru kelas sikit bunyi. Padahal ada bahasa Melayu. Kecuali kalau tak ada tu soal lain lah. Tu istilah kita kata. Ni ada. Dia guna. Ada lah tu, buah tu lah tu. Nabi tak sahih tengok umat dia lagu tu. Dengan sebab itu dia cuba hapuskan pengaruh-pengaruh Yahudi. Orang Yahudi perah anjing, sahabat-sahabat pun perah anjing juga pada masa tu. Nabi suruh bunuh anjing. Kalau orang Yahudi tahu misap aja, dia suruh cukup. Banyak perkara lah. Orang Yahudi tidak pakai khidab, ni dai rambut ni, dia suruh. Banyak perkara dia buat tak serupa dengan Yahudi. Nak tengok, kalau buat tak serupa tu, jadi gagah kau, kita kau lemah, kau gagah. Nak tengok. Ia terbuktinya apabila kita tidak terpengaruh dengan budaya lain, dengan pendapat orang lain, kita kau kuat sebenarnya, bukan kau lemah. Hak tu terbukti daripada sejarah Nabi SAW. Dia bina sahabat dia tu lagu tu lah. Jadi masalah dengan orang Yahudi ni banyak perkara lah. Banyak perkara. Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Banu Nadir, Banu Harithah, dan ramai banyak lagi kumpulan-kumpulan dia. Puak-puak ni ke mana-mana pun menguasai ekonomi di Madinah. Tak apalah, bila orang Islam, Nabi SAW pergi, mengetahlah cara Islam. Mana dalam keadaan ini contoh pemerintahan Islam ni, dia tidak semestinya mana dalam negeri dia tu orang Islam belaka je. Seperti di Madinah orang kafir. Lepas tu yang memegang, yang meniaga, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, bukan orang Islam, orang kafir, Yahudi pada masa tu. Tetapi kuasa politik duduk di tangan orang Islam, di tangan Nabi SAW. Dan di situlah Nabi ubah sikit, lama-lama jadi kuat. Dia pokok dia tidak senang. Dia kira-kiranya mengaku taat setia kepada pemerintah Islam. Taat setia ni maknanya kena, kalau nak kira, kalau perang pun dia kena ikut sekali lah, duduk alik orang Islam. Tapi dia tak simpan, tak apa, dia bayar jizyah. Itulah ada hukum jizyah ke apa. Jadi orang Islam lah kena perang, dia tu duduk tenang je, duduk senang je. Boleh berniaga, boleh gapo, suka hati je. Tu tak apa. Masalahnya dia ni, bila orang-orang kafir Quraisy nak perang dengan Nabi, dia pecah rahsia. Dia royak gitu gini, kalau nak masuk kot ni, kata dia. Kalau kot ni tak boleh. Dia royak. Banyak perkara lah dia buat warna macam-macam. Nabi SAW sendiri berapa kali dia rancang nak bunuh sahabat-sahabat Nabi, berapa ramai mati. Kadang-kadang boleh kesan, kadang-kadang tak boleh kesan. Siapa dia ni yang menyebabkan mati ni? Hak tu lah, dari segi hukum pulaknya banyaklah faedahnya. Supaya Muhayyisah dulu cerita bab qasamah dulu, mati tak boleh nak kesan, tapi ada hukum qasamah. Bagi kita ni faedahnya ada hukum tu, sebab hukum duk tengah turun. Tak apalah. Nak ayatnya macam-macam berlaku. Ada orang perempuan dia hentak kepala, ambil barang-barang kemas. Dulu kita sudah jumpa berlaku. Itu kerja pokok dia. Hak tu dapat kesan, boleh tahu. Banyak benarlah onar hak dia buatnya, masalah hak dia timbulkan. Jadi Nabi SAW tak tahan. Baru ni kita sudah sebut dah, Nabi SAW tidak sekaligus semua orang Yahudi itu dia halau daripada Madinah, tidak. Dan bukan dia tidak bagi amaran, banyak kali bagi amaran. Hak amaran itu amaran. Lepas pada tu hak mana terlibat secara langsung, ada bukti dia ni membuat, itulah dia kata tajuk ni, harus memerangi orang yang membatalkan janji. Janji ni taat setia yang dia berikan kepada pemerintah Islam itu, dia
tidak setia.